لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita Ad-Da'wa Ad-Dawa. Jadi mudah-mudahan saya harap semuanya sudah berada di hadapan laptop ataupun smartphone ataupun smart TV, kan? Apa-apa sajalah ya, bersama dengan kitab masing-masing agar kita dapat mengikuti pengajian dengan lebih baik. Sebelum itu kita ada bersama dengan siapa pagi ini? Kita ada Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga Ustazah sihat dan ceria selalu. Mudah-mudahan. Amin. Kita juga ada Emma. Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emma, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Kita ada Cik Latifah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat-sahabat semua. Ada Rashidah di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Salimah kita. Hari ni Cik Salimah komen awal juga ya. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Salimah. Mudah-mudahan Cik Salimah sihat ya. Kita ada Kak Aisyah kita di situ yang terakhir. Kak Aisyah, Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aisyah bersama kita pagi ini.
Thank you so much admin for this FB Live. Saya belum habis baca je dah tutup. Thank you so much admin for this FB Live. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir bersama dengan kita pada pagi ini. Boleh saya lihat jawapan, belum tanya lagi dah tanya nak nak lihat jawapannya. Nampak sangatlah dia. Okey, hari ni kita nak mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Boleh saya lihat jawapan daripada teman-teman kita yang bersama dengan kita pada pagi ini. Hari ini nak mulakan di muka surat yang keberapa? Persilakan. Tahu tak muka surat berapa hari ni? Muka surat berapa kita hari ni? Bab 7, muka surat 361, menjaga kesucian diri. Okey. Cik Salimah muka surat berapa Cik Salimah? Liza mana hari ni? Liza tak masuk ya? Kak Noh tak ada. Kak Noh kerja hari ni. Okey, Kak Zah kata, Kak Zah seorang yang jawab hari ni. Bab 7, ke surat 375. Cik Salimah bersama dengan kita pada pagi ini. Muka surat 375. Okey, jadi kita ada dua ya. 361, 3 361, 375. Geng semua tak ada. Semua tak ada pergi mana Kak Zah? Kenapa ponteng hari ni semua? Okey, Kak Aisyah muka surat 361, bab 7, menjaga kesucian diri. Kak Aisyah ni kopi daripada Kak Zaka. Sama jawapannya. Okey, baik. Kita lihat ya. Pada pagi ini kita akan mulakan pengajian di bab yang baru, iaitu bab kita yang ke-7, menjaga kesucian diri. Jika saya, cetakan buku saya, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 375 sebagaimana tadilah Cik Salimah kita letakkan di ruangan komen muka surat 375. Tetapi jika cetakan kitab yang anda miliki berbeza dengan kitab saya, biasanya kita akan ikut kepada majoriti lah di situ, 361. Tapi yang penting babnya bab yang ke-7, menjaga kesucian diri. Baik, di bab ini kita ada poin A di awal perbincangan yang membincangkan tentang haramnya zina dan wajibnya menjaga kemaluan. Bagi saya, topik ini kita pernah bincangkan di bab yang sebelumnya di mana kita melihat pada perbincangan yang kunci ataupun pintu yang membuka kejahatan ataupun yang boleh memasukkan melibatkan seseorang kepada kemaksiatan ialah kemaluan. Sebab tu diperintahkan untuk kita menjaga kemaluan, iaitu maruah diri kita agar tidak melakukan ataupun melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mencemarkan kesucian diri sendiri. Jadi di bab kita yang ketujuh ini secara khususnya sebenarnya dengan panjang lebar lah, tapi sebenarnya saya tidak mahu mengupas bab ini secara sepenuhnya, sebab nanti ada sampai satu bahagian tu saya akan skip bab ini kerana kita akan masuk kepada bab yang berikutnya lah, kerana bagi saya perbincangannya tidak bertepatan lah dengan konteks kita. Banyak perkara lah yang perlu dilihat kembali pada perbincangan-perbincangan itu dan tidak sesuai untuk dibincangkan di ruangan yang beginilah. Baik, jadi di sini kita lihat bab yang ke-7, menjaga kemaluan, pada poin kita yang A.
Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah akan menjelaskan kepada kita tentang pengharaman zina dan bagaimana kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslimah khususnya, menjaga kesucian diri kita, okey, menjaga kemaluan kita, dengan kata yang lain menjaga kesucian diri sebagai seorang wanita, seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata juga di situ, didatangkan kepada kita dengan satu hadis. Hadis yang terdapat di dalam kitab kita pada perbincangan pagi ini adalah hadisnya yang ringkas. Dan saya suka untuk mendatangkan hadis yang lebih lengkap berbanding dengan apa yang terdapat di dalam kitab kita. Jadi di sini saya datangkan riwayat yang lengkapnya, di mana riwayat ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, Abu Hurairah pada riwayat ini dia menceritakan bahawa pada satu hari Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang dengan dua soalan. Soalan pertama yang ditanya oleh lelaki ini kepada Nabi SAW ialah, dia tanya kepada Nabi, su'ilan Nabi SAW, ma aktharu ma yudkhilul jannah. Soalan pertama lelaki ini ajukan kepada baginda, apakah perkara yang menjadi penyebab syurga ini, ramai orang memasuki syurga? Senang, saya terjemahkan begitu. Apakah perkara yang menyebabkan ramai orang boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW ketika menjawab soalan daripada lelaki ini, Nabi memberikan dua ciri, dua kriteria, dua perkara yang boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang muslimah untuk menjamin ataupun untuk mendapatkan tempat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebut pertama at-taqwa, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua wa husnul khuluqi. Orang yang bertakwa kepada Allah, takwa maknanya apa? Boleh letakkan di ruangan komen sebelum saya masuk kepada perbincangan berikutnya. Apa makna takwa? Senyap semua. Senyap semuanya, mana pergi? Kak Aisyah, makna takwa apa Kak Aisyah? Tidak ada jawapan. Tahu ke tak tahu? Okey, Kak Zah. Mengikut perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Okey, Rashidah sebut takut kepada Allah. Ada lagi jawapan yang nak diberikan? Okey, Kak Zah kata mengikut perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Cik Adi Ratna, takwa, takut pada Allah dan ikut perintahnya serta jauhi larangannya. Kita ada Emma di situ. Emma, jawapan apa? Taat perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Okay, hampir sama ya semua jawapan di situ. Terima kasih kepada semua yang memberikan jawapan di ruangan komen. Baik, betul apa yang disebutkan oleh semua di sini, iaitu bila kita kata takwa kepada Allah ini, ia adalah satu keadaan di mana kita menjadi hamba Allah yang mengikut, yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba yang meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita kata hamba yang memiliki takwa ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam keadaan yang sedemikian, dia akan menjadikan dirinya orang yang sentiasa berada di atas jalan ketaatan sehingga dia menjadi insan yang memelihara hubungan baiknya dengan Allah dan sesama manusia.
juga sesama makhluk yang ada di sekitarnya. Jadi ini pertama, ini merupakan ciri yang bagi saya utama, seseorang itu melayakkan dirinya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah wa husnul khuluqi Nabi sebutkan tadi, iaitu bila dia menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang mulia, sehingga itulah yang menjadikan dirinya orang yang layak memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik kepada soalan lelaki ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an dia kata ada soalan yang satu lagi ditanya oleh lelaki tersebut. Yang mana dia kata ma aktsaru ma yudkhilun nar. Setelah Nabi memberikan jawapan bagi soalan yang pertama, Nabi SAW ditanya dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua di sini dia tanya kepada Nabi, kalau begitu apakah pula perkara yang menyebabkan ramai orang masuk ke dalam api neraka? Okey, ramai orang masuk ke dalam api neraka. Qala, Nabi SAW menjawab, al-ajwafan, ada dua rongga yang menjadi penyebab ramai orang memasuki api neraka. Al-ajwafan ni maksudnya rongga yang terbuka. Di badan kita ni dia ada rongga-rongga yang terbuka. Jadi di sini Nabi kata ada dua. Iaitu pertama al-famu. Okay, mulut kita kan. Mulut kita Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ia terbuka kan macam tu kan. Okay, al-famu. Pertama ini Nabi SAW sebutkan ialah lidah kita, mulut. Mulut. Mulut tu maksudnya lidah kita, lisan kita yang kita gunakan untuk bercakap. Jadi ini kita dah bincangkanlah pada perbincangan yang lepas bagaimana lisan itu dia menjadi anggota tubuh badan yang boleh menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan, kepada dosa sehingga menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Dan yang kedua, Nabi SAW jelaskan di situ ialah al-farju. Okey, iaitu kemaluan. Penting juga untuk saya sebutkan bahawa dua ciri ini ataupun ciri-ciri yang Nabi SAW sebutkan ianya aplikasinya kepada lelaki dan perempuan. Jangan kata, oh ni untuk perempuan je lah, orang lelaki tak ada. Tak ada maknanya. Mentang-mentang orang perempuan banyak cakap, okay? Orang perempuan ni sajalah masuk neraka. Jangan kata begitulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Siapa yang buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan masukkan dalam syurga. Siapa yang buat jahat, dia tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Okay, tidak kira sama ada dia ni orang yang kita kata orang yang ada ilmu ataupun tidak ada ilmu. Kalau kita melakukan perbuatan, maknanya senang gini, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, kita ambil yang sebaliknya tadi. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah dan kalau kita tidak berakhlak mulia, kedua-dua ciri itu tidak ada, maka inilah yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Okay? Dan itu juga berpunca daripada dua rongga yang Nabi SAW sebutkan, al-famu wal-farju, iaitu mulut dan kemaluan. Bila kita rujuk kepada poin yang kedua di situ, al-farju. Ini menunjukkan bahawa melakukan perbuatan zina adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kerana perkara-perkara yang boleh memasukkan seseorang ke dalam api neraka, inilah perkara yang akan membuat seseorang itu diazab oleh Allah dalam api neraka. Jadi itulah perkara yang dilarang, sehingga kalaulah ianya menjadi perbuatan yang maaf saya sebut menjadi lifestyle seseorang. Berzina tu macam tak ada apa-apa kan? Berzina dengan sana pergi sini kan? Dia jadikan ia sebagai sesuatu yang okey saja. Siapa-siapa yang dia suka, siapa-siapa yang dia berkenan, siapa-siapa yang dia nak, yang penting suka sama suka, kalau nak buat, buat. Begitu kan? Kalau itulah yang menjadi kehidupan dia, gaya kehidupan dia, inilah yang kita panggil menjadi penyebab kepada orang itu masuk ke dalam api neraka jika sekiranya dia tidak bertaubat daripada dosa-dosa zina itu tadi. Okey, baik. Seterusnya, kita ada hadis yang kedua yang dimuatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab kita di sini. Yang kata disebutkan dalam As-Sahihain, iaitu disebutkan dalam kitab Al-Bukhari dan juga kitab Imam Muslim dari Nabi SAW. Nabi ada menyebutkan tentang keadaan orang
yang mana dia sudah bernikah tetapi dia berzina. Kita tahu dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, zina ni iaitu zina ni senang kita kata dalam bahasa umumnya ialah mengadakan hubungan seksual, okey, antara lelaki dan wanita. Ia adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang dalam agama. Namun mengadakan hubungan seksual antara lelaki dan perempuan ni, ianya dibenarkan, ianya adalah halal setelah seseorang itu dia bernikah. Jadi perkara ini kalaulah dalam keadaan dia sudah bernikah, kemudian dalam keadaan yang dia sudah uh, dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual itu bersama dengan pasangannya yang halal, tetapi dia masih lagi mencari yang haram untuk melakukan perbuatan ini, di sana Nabi SAW ada menyebutkan dengan ancaman. Okay, ancaman yang mana halal darahnya untuk ditumpahkan. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini, Nabi sebutkan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi ingatkan kepada kita, iaitu umat Nabi SAW, tidak halal darah seorang Muslim. Kita sesama Muslim ini, tidak halal darahnya. Maknanya tidak boleh untuk kita membunuh, menumpahkan darahnya, melakukan sesuatu yang menyakitkan di antara kita sesama Muslim ini, yang mana dia telah bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya dia adalah orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Untuk orang yang begini darahnya tidak halal untuk kita tumpahkan, untuk kita buat perkara-perkara yang menyakitkan dirinya. Ini hak kita sesama seorang Muslim. Dan Nabi kata wa anni Rasulullah, dan dia juga bersaksi. Syahadah tu maksudnya bersaksi, ya. Dan dia juga bersaksi bahawa aku adalah Rasulullah, iaitu Nabi kata dia bersaksi bahawa Nabi adalah rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa bi ihda thalathin, melainkan 3 perkara ini bila dia buat. Sebenarnya ada banyak, ya, ada banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan perbuatan itu, dan jika ia termasuk di dalam uh, bab jenayah, sebab dalam agama kita ni, dari kalau kita belajar tentang hukum fiqh ni, kita ada beberapa bab. Kita ada bab muamalat. Kalau bab muamalat, ia adalah bab berkaitan dengan jual beli, transaksi, perbankan, pembelian saham. Semua ini ada di dalam agama kita perbincangannya. Kita panggil sebagai fiqhul muamalat. Dalam agama kita juga kita ada fiqhul ibadah. Fiqh ibadah ini ia berkaitan dengan hukum hakam, solat, puasa, umrah, haji, berkaitan dengan ibadah kita. Kita juga ada fiqhul munakahat. Fiqhul munakahat ini bermakna ialah hukum hakam berkaitan dengan perkahwinan, cerai, talak, berkaitan dengan nusyuz. Ini semua ada diperbincangkan dalam fiqhul munakahat. Kita juga ada satu bab iaitu fiqhul jinayat. Fiqh yang membincangkan tentang perbuatan-perbuatan jenayah, di mana ada antara hukum hakam dalam hal-hal jenayah yang dilakukan oleh seorang Muslim melibatkan nyawa dan darah. Okey, melibatkan nyawa dan darah. Bila dia buat jenayah ini, dia buat dosa ini, dalam fiqhul jenayah ini dia ada menjelaskan hukum-hukum yang berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun fiqhul jenayah ini, perbincangan daripada sudut fiqhul jenayah ini, dia adalah perbincangan teori yang mana aplikasinya, aplikasinya adalah sesuatu yang ditetapkan, yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Bukan dilakukan oleh sesama individu. Jadi jangan salah faham, ya. Bila kita kata darahnya halal, tak bermakna kita nampak orang ni dah nikah, dia berzina, kita boleh bunuh dia sesuka hati kita. Bukan begitu. Tetapi kalaulah sesebuah kerajaan itu dia melaksanakan sistem fiqhul jenayah yang ada dalam agama kita ni kan, maka itu memang layak untuk dilaporkan lalu dilaksanakan hukuman menurut kepada apa yang telah diperbincangkan, yang telah ditetapkan dalam agama kita. Jadi di sini Nabi kata apa? Kita ni sesama Muslim, darah kita tidak halal untuk ditumpahkan bila dah mengucap 2 kalimah syahadah, kerana di sana ada hak-hak sesama Muslim yang perlu kita tunaikan, ya.
Tetapi Nabi kata melainkan 3 perkara ini ataupun 3 orang ini. Yang mana bila mereka buat perkara tersebut, mereka ini layak untuk dihukum bunuh. Okey, satu ialah an-nafsu bin-nafsi. Okey, kalau dalam kitab dia terbalik ya, tapi tak mengapalah, tak menjadi masalah. Itu hanya perbezaan daripada sudut riwayat sahaja. Namun kalau dilihat daripada sudut slide saya di sini, pertama Nabi kata an-nafsu bin-nafsi, iaitu orang yang dia membunuh. Kemudian bila dia membunuh dan hal itu dibawa kepada pengadilan yang melaksanakan uh, sistem Islam kan, maka orang ini nyawanya akan dibalas dengan nyawa. Maaf, nyawa akan dibalas dengan nyawa. Maknanya dia dah mengambil nyawa orang. Maka dia ni juga perlu dihukum bunuh. Sebagaimana dia membunuh orang yang didengkilah ataupun yang disakit hati tu. Jadi di sini kita lihat orang yang begini ya, kalau dilaporkan kepada pengadilan, maka darahnya boleh diambil, darahnya boleh di darahnya halal lah untuk diambil sebagai hukuman bagi dirinya yang telah melakukan kesalahan. Bermakna kita nampak di sini dalam agama ini bukan saja-saja nak ambil nyawa orang. Kan? Bukan saja-saja nak bunuh orang. Bukan saja-saja suka ni bunuh, bunuh, bunuh. Bukan begitu. Tetapi ada sebabnya mengapa hukuman itu dilaksanakan. Okey, baik, seterusnya di sinilah yang bertepatan dengan konteks perbincangan kita bagi bab kita di sini, iaitu wathayyibuz zani. Orang yang dia sudah bernikah tetapi dia berzina. Jadi orang yang sudah bernikah tetapi dia berzina ya. Orang yang begini Nabi SAW perintahkan supaya dihukum rejam hingga mati. Ia khusus untuk orang yang sudah bernikah. Tetapi kalau belum bernikah kemudian dia berzina, kita ada hukum yang lain dalam agama kita, iaitu disebatlah untuk orang yang sedemikian. Bermakna di sini kita nampak hukum orang yang sudah bernikah lebih berat daripada hukum orang yang belum bernikah kemudian dia berzina. Ini menunjukkan bahawa betapa perbuatan zina ini adalah satu perkara yang sangat dilarang sehingga ianya menyebabkan hukuman itu pun menjadi berbeza. Apatah lagi orang yang sudah, saya sebagai orang yang sudah merasai nikmat mengadakan hubungan seksual itu dengan pasangannya yang halal, kemudian dia mencari sesuatu yang haram untuk dia melampiaskan nafsunya di situ. Jadi sebab itu hukumannya ialah rejam sampai mati. Okey. Dan seterusnya yang ketiga di sini Nabi SAW ada menyebutkan tentang golongan yang wal mariku minaddin at-tariku lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agama sekaligus meninggalkan jemaah muslimin. Ini dengan kata yang lain orang yang murtad. Okey, orang yang murtad yang telah meninggalkan agamanya. So tapi kita kena ingat bukan murtad terus dihukum dengan hukuman mati. Di sana dia memerlukan kepada, kalau ikut kepada perbincangan di kalangan para ulama, orang ini perlu dinasihati kembali kepada agama kan terlebih dahulu, kemudian diberikan dengan penerangan berkenaan dengan agama. Kalau bahasa kita hari ini kita panggil kaunseling lah. Perlu diberikan peringatannya, diberikan dengan nasihat supaya dia kembali kepada agama. Namun ini bagi saya dia bukanlah sesuatu berkenaan dengan 3 perkara ini. Kita di Singapura memang tidak melaksanakanlah hukum ini. Sebab tadi saya kata ia adalah di atas pelaksanaan yang buat oleh sebuah pemerintahan bukan seseorang atau ke atas seseorang yang lain. Jadi yang penting ialah kita dapati bahawa dalam hadis ini Nabi SAW menekankan betapa dosa zina merupakan dosa yang kalau dibuat semasa hayat ia boleh membawa kepada hukuman mati kepada orang tersebut, iaitu kalau dia sudah bernikah. Kalau belum bernikah, orang ini kita akan sebat dia dengan sebatanlah beberapa kali, tak silap saya 80 gitu mungkin saya silap lah, saya tak berapa ingat tentang hal itu. So di sini kita nak kata dalam hadis ini menyebutkan zina dan pembunuhan secara beriringan. Kalau kita rujuk pada perenggan kita yang berikutnya, di dalam hadis ini menyebutkan zina dan pembunuhan secara beriringan.
Seperti halnya ayat dalam surah Al-Furqan dan hadis Ibn Mas'ud. Jadi kalau kita lihat dalam buku, dalam buku kita, kita ada nota kaki nombor 5 yang menyebutkan tentang surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 juga mengambil pendekatan yang sama di mana meletakkan dosa zina dan dosa membunuh secara beriringan. Dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun." Ada 3 dosa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan orang yang tidak menyembah ilah, yang itu yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Itu an-nafsu bin-nafs tu tadi. Kalau kita rujuk dalam hadis kita yang sedang kita bincangkan. Itu dia tidak membunuh nyawa yang dilarang, nyawa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan tidak berzina. Namun Allah kata, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan semua itu, siapa yang dia mensyirikkan Allah, siapa yang dia ini melakukan perbuatan membunuh, okey, kemudian dia adalah orang yang berzina. Allah kata apa? Yalqa athama. Orang ini nescaya dia mendapat pembalasan di atas dosa-dosanya, iaitu azab api neraka, kan, dilemparkan masuk dalam api neraka. Dia tidak akan jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ini semua adalah ganjaran, maaf, bukan ganjaran, balasan balasan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Bismillah. Okey, kalau kita rujuk di slide saya yang berikutnya, di sini saya terus masuk kepada perbincangan di perenggan yang ke-1, 2, 3, perenggan yang ketiga di muka surat 376 yang bermula dengan ayat kerosakan zina menghilangkan kemaslahatan alam. Jadi perbuatan zina ni kenapa dilarang? Okey, Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menyebutkan larangannya dalam hadis-hadis baginda. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia cuba memberikan kepada kita dengan sebab mengapa zina ini adalah perkara yang dilarang. Uh, walaupun di situ kan kita kata sekarang ni dah konteks kita hari ini ni Imam Ibnul Qayyim dia discuss pada zaman dia tau, yang terlalu lama lah kalau dibandingkan dengan zaman kita. Itu pun dia kata zina adalah perkara yang sering berlaku. Bagi saya kalau nak dilihat pada zaman Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan zaman kita lebih dahsyat. Okay, zaman kita ni lebih dahsyat kelakuan zina. Zina tu kita boleh tengok dekat TV, kan? Boleh tengok di smartphone kita, boleh tengok di laptop. Dia secara percuma ditayangkan secara begitu saja ditontonkan, dan kita pun kadang-kadang dah tak ada rasa apa-apa dah bila kita melihat perbuatan-perbuatan ataupun adegan-adegan yang tidak sepatutnya dilihatlah di kaca TV, di mana-manalah sahaja. Jadi kita nampak di sini ialah satu perkara yang sering berlaku. Itulah yang menyebabkan kita nampak ia merosakkan atau menghilangkan kemaslahatan alam. Kerana alam ni maksudnya kita punya persekitaran. Surroundings, our surroundings yang sepatutnya dimeriahkan, dihiasi dengan perkara-perkara yang positif. Dengan perkara-perkara kebaikan, bukan perkara-perkara negatif, kemaksiatan, sehingga kadang-kadang kita nampak kanak-kanak pun terdedah dengan perkara ini dan menjadi mangsa di atas perbuatan-perbuatan zina orang dewasa yang tidak berperi kemanusiaan. So kita nampak bagaimana dahsyatnya perbuatan ini jika sekiranya kita tidak memiliki ilmu tentang zina itu. Jadi sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim kata apa? Wanita, jika perbuatan zina ini dilakukan oleh wanita dan jika ia dilakukan oleh orang lelaki, dia berikan dengan kedua-dua keadaan, di mana kalau wanita yang berzina, dia telah memasukkan aib kepada keluarganya. Kan dia kata di situ.
Suaminya dan karib kerabatnya. Jika dia sudah bernikah lah ya, dengan suaminya dan dan karib kerabatnya. Kepala-kepala mereka akan tertunduk malu di hadapan manusia jika wanita tersebut hamil kerana zina. Jadi bila wanita ini dia melakukan perbuatan zina, kemudian dia hamil. Bagaimana keadaan itu? Kita nampak ada rasa menyesal, ada rasa malu yang tak tertanggung kerana ia melibatkan maruah keluarga, jika sudah bernikah maruah suami dan juga, apa tadi kata? Kan nak sebut tak boleh sebut. Karib kerabatnya. Karib kerabat tu maksudnya, orang, saudara mara kita. Ia melibatkan maruah, ahli keluarga. Hal itu bila ia berlaku di kerja seni, jika wanita yang hamil dari zina itu memiliki suami, bererti dia telah memasukkan orang asing kepada keluarganya dan keluarga suaminya. Orang asing itu nantinya akan mewarisi mereka, melihat mereka, berkhaluat dengan mereka dan menisbahkan diri nasabnya kepada mereka. Padahal dia tidak termasuk kalangan mereka seperti lain-lainnya dari kerosakan zina yang ditimbulkan oleh wanita tersebut. Maknanya di sini kita nak katalah, orang perempuan ni kita sebagai muslimah lah khususnya lah kita kita fokus kepada diri kita sebagai wanita-wanita yang beriman. Uh, Jika perbuatan zina ini dilakukan tanpa berfikir panjang, kita fikir kita mengikutkan kepada hawa nafsu kita, kita merasakan bahawa ini adalah keinginan kita, lifestyle kita, kan kita peduli apa, orang nak fikir apa semua kan. Kita kita ikutkan kemahuan dan kita pun menjadi orang yang tidak kisah dengan hukum hakam Allah. Kerana saya yakin setiap daripada diri kita tahu bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Tidak kira sama ada dia di kalangan orang yang beragama ataupun orang yang kurang agama ataupun orang yang jahil agama. Kita semua tahu perkara ini adalah perkara yang haram. Dia begitu. Bila kita namanya orang Islam, seorang yang beriman kepada Allah, kita tahu perkara ini haram. Cuma ia bergantung kepada bagaimana kita mengekang hawa nafsu kita ini. Bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Sebab itu takwa amat penting. Ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah sangat penting. Kalau seseorang dia ada takwa dia kepada Allah, dia rasa macam mana pun, maknanya nafsunya macam mana pun, insya-Allah dia akan usaha untuk menghalang, akan usaha untuk mengeluarkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Okey, dia begitu situasinya. Walaupun saya tahu dia melihat kepada keadaan diri seseorang. Ada orang dia perlu pergi kaunseling, dia perlu jumpa psikologis untuk mengembalikan dirinya kepada fitrah. Namun buatlah apa sahaja, bagi saya begitu, buatlah apa sahaja asalkan kita ini dijauhi ataupun kita ni dapat mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan tersebut. Kerana semua orang memiliki nafsu-nafsu yang berbeza, semua orang memiliki rasa dan keinginan daripada seksual ini dalam keadaan masing-masing. Okey, nafsu kita berbeza-beza. Ada orang dia teruk sangat, dia perlukan bantuan, maka itu dia perlu cari bantuan itu, ikut bagaimana keadaannya. Yang penting ialah dia berusaha untuk mengekang dirinya dari melibatkan diri dengan perbuatan ini. Kalau sekiranya dia seorang lelaki ya, ini tadi kita bincangkan tentang seorang wanita. Dan kalau sekiranya seorang lelaki, kita nampak di sini, kata, hal ini menyebabkan tercampurnya nasab serta merosak dan mengiring wanita yang terjaga kehormatannya kepada kehancuran. Jadi kalau seorang lelaki, dia ni suka berzina, maaf saya kalau kasar ya ayat saya, dia ni menjadikan zina tu sebagai perbuatan yang tak ada apa-apa kan, macam makanan dia, begitu keadaannya, dia akan menyebabkan nasabnya rosak. Maksudnya apa? Akan banyak actually daripada keturunan dia yang lahir, yang mana dia tak tahu, bersepah-sepah kan. Anak-anak yang daripada air maninya,
hasil daripada maninya akan lahir yang dia tak tahu dia anak aku ke bukan, macam tu. Kerana dia dah memang ramai sangat wanita yang dia tiduri, begitu keadaannya. Dan ini akan juga menyebabkan keadaan dia begitu kan, dia tak kisah dah dia nak merosakkan maruah seorang wanita, siapa pun wanita itu, dia tak ada apa, bagi dia okey saja. Bagi dia tak lot lah, tak luak kan, aku buat apa suka hati akulah, aku nak buat apa. Yang penting aku suka, aku puas dan sebagainya. Dan inilah yang Imam Ibn Qayyim kata apa, dia akan merosak keturunan dia. Sebab tak tahu dah mana satu anak dia, mana satu keturunan dia kan. Ini anak dia ke bukan, ini bukan. Sebab ramai sangat hasil daripada hubungan yang dilakukan itu melahirkan anak-anak yang di luar uh, anak yang kita panggil dengan bahasa yang lebih lembutlah, anak yang tak sah taraf ini ramai menerusi diri dia. Jadi kita nampak di sini ada dua lah kerosakan yang akan berlaku, iaitu dia sendiri tidak tahu siapa keturunan dia, kan anak mana tu anak dia sendiri tak tahu itu bagaimana, dan dia pun tak tak kisah wanita mana yang dia tiduri. Jadi ini merupakan perkara yang bagi saya sangat dahsyat jika ia dilakukan. Mungkin alah Ustazah sekarang ni boleh buat DNA, sekarang ni boleh buat tu, boleh buat ni, betul lah. Tetapi kan kita kena fikir Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perbuatan ini, melarang kita ni dia untuk menjaga kesucian kita supaya apa-apa yang kita lakukan ianya berada pada jalan ketaatan, jalan yang halal. Takkanlah semua anak kita nak sahkan menerusi DNA. Bermakna di situ ada something wrong dengan taraf ataupun dengan keturunan tu kan. Kerana kemungkinan besar ianya anak yang tidak sah taraf. Sebab tu perlu dibuktikan menerusi uh, ujian lain lah bagi membuktikan ini anak saya dan sebagainya. Jadi dalam keadaan-keadaan yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mempermudahkan urusan kehidupan kita. Pertama, dengan menutup pintu-pintu yang boleh merosakkan. Pintu-pintu yang boleh membawa kepada kebinasaan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan buat, tinggalkan. Kerana kalau kita buat, nanti dia akan memiliki kesan jangka masa yang sangat panjang yang memusnahkan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Just demikian. Yang akan membawa kepada penyesalan yang mungkin tidak berkesudahan bagi orang yang sudah menjebakkan dirinya dalam perbuatan ini. Jadi di antara bahaya zina yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini, dia kata ialah di antara bahaya khusus akibat zina adalah menyebabkan kefakiran. Menyebabkan seseorang itu dia rasa susah dalam kehidupan dia. Kerana dosa kan, kita pernah bincangkan melakukan perbuatan dosa memiliki banyak kesan. Jadi antaranya menyebabkan kita jadi orang yang susah dalam kehidupan kita. Itu kesan daripada melakukan perbuatan dosa. Memendekkan umur. Dia boleh menjadikan seseorang itu uh, berpenyakit yang akhirnya menyebabkan umurnya pendek. Kemudian seterusnya menghitamkan wajah. Ini kita panggil macam inilah sebagaimana hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Orang yang mana dia buat perkara dosa akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Okey, bila dia bertaubat kepada Allah, titik hitam itu akan terhapus. Tetapi jika dia melakukan dosa demi dosa, contoh kalau seseorang dia dah tak kisah dah, zina itu menjadi gaya hidup dia. Kan dia nak buat dengan siapa pun dia suka hati dia lah. Kan dia tak kisah pun perkara tersebut, maka akan ada banyak titik-titik hitam di dalam hatinya. Sehingga titik ataupun noda-noda hitam yang menutup hatinya itu akan menggelapkan wajahnya kerana nur cahaya Allah tidak memasuki orang yang melakukan kemaksiatan. Sebab tu dikatakan menghitamkan wajah orang itu. Tapi kalau orang dah kulit hitam, jangan pulilah kita kata kau ni pembuat dosa ke? Itu memang mulut tak ada insurans. Okay? Jangan kita ni pandai-pandai memberikan dengan statement-statement yang menyakitkan hati orang lain. Kerana kulit hitam ke, kulitnya gelap ke apa kan. Itu adalah sesuatu
kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya, mencetuskan pertelingkahan di antara manusia. Ini juga biasalah yang kita nampak berlaku di sekitar kita bila dah terlanjur kan, mak ayah ni dah buang anaknya, pertelingkahan kan kita nampak di situ. Kemudian yang lelaki ini tidak mahu menerima wanita ini, pertelingkahan lagi. Seterusnya, kalau bernikah pun kan jadi pergaduhan, yang mana ni pihak ni tak terima, tu tak terima kan. Hanya kerana satu perbuatan ini. Dia melibatkan pertelingkahan daripada dua buah keluarga dalam keadaan yang boleh memutuskan silaturahim. Kan ada ibu bapa yang tak boleh terima langsung anak-anaknya melakukan perbuatan dosa ini, akhirnya memutuskan silaturahim tersebut. Tak terima anak, tak terimalah ni semua kan, halau anak tu, menyebabkan berlakulah kita panggil masalah sosial di kalangan masyarakat. Okay, sehingga mungkin anak ini dia dia membuang bayinya bila melahirkan bayi tersebut. So ini banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita ni perlu fikirkan kenapa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita asalnya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di situ ada banyak perkara yang ingin dielakkan berlaku supaya hidup kita tenteram, aman, tidak ada permusuhan, tidak ada pertelingkahan. Satu dosa yang kita buat, dia boleh menyebabkan ramai orang yang bertelingkah, ramai orang yang salah faham, kan, sehingga berpecah belahlah keluarga yang asalnya aman dan harmoni. Okey, saya datangkan dengan sebuah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang keperluan ataupun satu satu perintah di mana Allah kata wala taqrabuz zina. Dalam ayat ini Allah sebutkan janganlah kamu mendekati zina. Ini merupakan ayat larangan. Untuk kita kuatkan sebab dalam kitab ni tak sebutkan tentang ayat Al-Quran kan. Sedangkan tajuknya ialah larangan pengharaman apa tadi? Pengharaman zina, haramnya zina. Jadi tadi kita dah muatkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata punca yang menyebabkan ramai orang masuk dalam api neraka ialah mulut dan kemaluan. Okey, sebagai dalil untuk membuktikan zina ini adalah perbuatan yang haram. Kemudian yang kedua tadi, kita sebutkan tentang hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang hukuman bagi orang yang sudah bernikah tetapi kemudian dia berzina. Jadi itu kedua-duanya ialah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini saya datangkan ayat Al-Quran untuk menguatkan tentang pengharaman zina itu tadi. Di mana dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-32 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan satu ayat yang ringkas tetapi memiliki ataupun mengandungi maksud yang sangat padat. Allah kata apa? Wala taqrabuz zina. Allah tak kata jangan buat zina, tapi Allah kata jangan dekat. Okey, jangan dekat. Kalau jangan dekat bermakna jangan buat. Untuk menunjukkan perbuatan mendekati ataupun perbuatan yang memiliki unsur-unsur yang boleh menjebakkan kita ke dalam perbuatan zina itu perlu kita tinggalkan. Jangan kita dekat. Kalau kita tahu kita pergi ke tempat ini boleh menyebabkan kita terjebak kepada zina. Ataupun kalau kita tahu kita menonton rancangan itu ataupun apa-apa di smartphone, di kaca TV kita di smart TV kita ini boleh menyebabkan kita ni nak melakukan zina. Dan kalau kita tahu kita baca sesuatu, kadang-kadang novel ni pun kadang-kadang masalah muslimah kita suka baca novel kan, tak kiralah novel Melayu pun sekarang dah dahsyat juga kan. Bila kita baca kita tahu kalau saya baca uh, bacaan ini ia menyebabkan saya triggered untuk melakukan perbuatan zina, ada rasa nak buat, ada rasa terbayang, ada rasa perbuatan itu seronok menyeronokkan saya, maka kita perlu jauhi. Jangan kita dekati. Kita tutup ruang-ruang yang menyebabkan kita boleh dekat kepada zina itu kerana kalau kita mendekati perbuatan zina, ianya akan menyebabkan kita ada rasa untuk melakukannya dan besar kemungkinan seseorang boleh melakukannya. Sebab itu Allah kata wala taqrabuz zina. Dan Allah ingatkan kepada kita di dalam ayat ini innahu kana fahisha. Zina ini sesungguhnya ia adalah
perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji. Kenapa ia keji kita dah bincangkan tadi. Okey, dalam perenggan kita yang sebelumnya tadi. Kenapa wanita itu kalau dia buat apa jadi, kalau lelaki dia buat apa jadi. Okey, apa bahayanya, apa dia punya hasil ataupun akibat daripada melakukan perbuatan zina itu. Dan Allah ingatkan ia adalah perbuatan yang keji, sabila, dan satu jalan yang buruk. Okey, jalan yang sangat buruk. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita. Maknanya begini muslimah, kalau kita nak menjaga diri kita supaya tidak melakukan perbuatan yang keji dan kita nak meletakkan diri kita di tempat yang baik, tidak mahu di tempat yang buruk, okey, di tempat yang memiliki banyak kejahatan, jauhilah perbuatan yang boleh mendekatkan kita kepada zina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah ingatkan kepada kita tentang isu ini dalam Al-Quran. Kenapa diminta agar kita menjauhinya? Kerana ia adalah perbuatan yang haram. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-68 yang telah kita bincangkan sebelumnya. Okey. Dan saya nak datangkan kepada kita pada pagi ini untuk menutup perbincangan kita pada pagi ini dengan kisah 3 orang pemuda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi SAW ada menceritakan kepada kita tentang 3 orang pemuda pada satu keadaan, pada satu ketika dahulu yang mana mereka ini terperangkap dalam gua. Saya juga nak pendekkan kisah ini. Saya tidak mahu baca hadis sebab hadis ni agak panjang sangat-sangat. Jadi kita nak ringkaskan kisah ini yang mana Nabi SAW ceritakan bila mereka bertiga terperangkap di dalam gua, Nabi SAW kata gua ini dia tak terbuka. Sebab asalnya mereka ni jalan dalam hutan. Bila mereka jalan dalam hutan, kemudian mereka hujan pun turun. Lalu mereka berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba gua ini tertutup pintunya. Bila tertutup itu, mereka tak dapat keluar daripada gua tersebut. Jadi salah seorang di kalangan mereka ni kan pun kata, berdoalah kalian dengan amal soleh kalian, betul berdoalah kepada Allah dengan amal soleh kalian. Apakah amal soleh yang pernah kalian buat sehingga kalian dapat berdoa dengannya? Sekejap Okey, jadi Nabi SAW pun menyebutkan di dalam hadis ini satu persatu doa yang diucapkan oleh ketiga-tiga lelaki tersebut. Seorang ini dia berdoa dengan amal solehnya yang bagaimana? Iaitu dia berbakti kepada kedua ibu ayahnya. Seorang lagi dia berdoa kepada Allah dengan amal solehnya yang mana dia ini membayar semula duit yang didakwa oleh pekerjanya dia belum bayar. Jadi dia berikan duit kepada pekerjanya itu dan juga tanah kebunnya kepada lelaki yang dia rasa dia telah menganiaya tanpa sedar. Dan dalam doa mereka ini, mereka selalunya tutup, yang Nabi SAW sebutkan mereka tutup dengan, Ya Allah, jika sekiranya amal ini aku buat kerana mengharapkan redha-Mu, mengharapkan, maknanya dia buat ikhlas kerana Allah, maka engkau bukalah pintu gua ini. Dan lelaki pertama bila dia berdoa dengan amalan solehnya kepada kedua ibu bapanya kan, Allah bukakan sedikit pintu gua tersebut. Tapi masih belum lagi menyebabkan mereka bertiga boleh keluar daripada gua itu. Yang lelaki yang kedua, yang tadi kan, yang mana dia membayar semula gaji pekerjanya yang mungkin bagi dia telah menganiaya itu, Allah Subhanahu Wa Taala pun membuka pintu gua itu sedikit. Tinggal sedikit lagi yang menyebabkan mereka bertiga boleh keluar. Jadi lelaki yang ketiga dia berdoa kepada Allah dan doa ini ada sesuatu yang dia ceritakan ialah perbuatan zina yang dia hampir melakukannya.
Dan dia kata dalam doa inilah, dia kata, "Ya Allah, ada pada satu ketika dia ni memiliki sepupu yang sangat cantik dan dia sangat cinta kepada sepupunya itu sehingga dia ada rasa nak melakukan zina dengan sepupunya. Dia bukan isteri ya, tapi sepupu. Dan dia kata sampailah pada satu hari sepupu ini dia datang kepada dia dan saya pendekkan kisahnya begini ya. Dia memberi upah kepada sepupunya itu dengan wang. Okey, dengan wang dan yang berupa emas lah, wang emas. Untuk sepupu dia bersetuju melakukan perbuatan zina bersama dengan dia. Dan lelaki ini pun ceritakan, dan saat aku sudah ingin me menyetubuhi wanita ini, iaitu sepupu aku ini, wanita ini pun kata kepada aku, dia kata, uh, "Tidak halal untuk engkau merenggut sesuatu yang bukan halal untuk engkau. Tidak boleh untuk engkau mengambil sesuatu yang bukan milik engkau. Maknanya tak halal lah untuk kau ambil diri aku, maruah diri aku yang sebenarnya tak sepatutnya engkau lakukan begitu." Jadi lelaki ni kata apa? "Pada waktu itu aku tersedar daripada perbuatan aku yang ingin menyetubuhi sepupu aku yang sangat aku cintai. Apa yang aku lakukan, pada waktu itu juga aku tinggalkan dia. Sedangkan dia adalah wanita yang sangat aku cinta, yang sangat aku hendakkan itu. Sudah bertahun-tahun lamanya dia simpan tau perasaan itu. Dia kata, aku tinggalkan wanita itu dan aku pun tinggalkan bersama dia dengan wang emas itu. Maknanya dia tak jadi melakukan perbuatan zina tu dengan sepupunya. Dan dia kata kepada Allah, "Ya Allah, jika sekiranya meninggalkan perbuatan zina itu adalah aku lakukan kerana takutkan kepada Engkau, iaitu aku lakukan kerana mengharapkan redha Engkau, maka ya Allah, Kau bantulah kami, bukalah pintu gua ini." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun membuka pintu gua itu dengan penuh sehingga ketiga-tiga mereka berjaya melepaskan diri daripada gua yang mereka terperangkap itu tadi. Yang saya nak katakan ni dalam kisah ini ialah perbuatan meninggalkan zina itu bukanlah perbuatan yang uh, Allah lihat ia sebagai perbuatan yang remeh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang ia sebagai perbuatan yang mulia di sisi Allah. Kan? Sehingga ianya menjadi amalan yang dapat menyelamatkan seseorang daripada bahaya. Bila seseorang menjadikan ia sebagai perbuatan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ini kita kan nak menjaga diri daripada perbuatan ini. Yang tadi saya kata semua orang memiliki nafsu yang berbeza. Semua orang memiliki cara yang berbeza juga untuk menghalang diri dia daripada melakukan perbuatan tersebut, iaitu perbuatan zina. Namun dalam apa jua bentuk usaha kita ni kan nak meninggalkan perbuatan itu, ia adalah perbuatan mulia, ia adalah perbuatan amal soleh yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berusaha menjaga diri kita, contoh kita sebagai seorang muslimah, berkahwin ke tak berkahwin, seorang nenek ke janda ke balu ke apa kan, kita jaga diri kita ni. Tak kira apa pun status diri kita sebagai seorang wanita, kita jaga kehormatan diri kita. Kita menjaga kesucian diri kita. Itu adalah perbuatan amal soleh yang mengandungi ganjaran pahala bagi diri seseorang wanita yang menjaga diri dia, yang Allah pandang, yang membolehkan dia masuk ke dalam syurga. Sebab itu saya datangkan hadis yang lain untuk menguatkan statement saya itu tadi. Nabi kata apa? "Idza sallatil mar'a khamsaha." Okey, "Wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha." Seorang wanita bila dia menjadi wanita yang menjaga solat 5 waktunya. Okey, "Idza sallatil mar'a khamsaha." Seorang wanita dia solat 5 waktu. Dia tak solat sunat, dia tak bangun qiyamul lail, tetapi dia sangat menjaga solat 5 waktunya. Wa shamat syahraha. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia bukan seorang wanita yang puasa sunat dan sebagainya, tetapi dia adalah seorang wanita yang sangat menjaga puasa di bulan Ramadannya.
wa apa tadi? Dan menjaga kemaluannya. Nampak ya? Dan menjaga kemaluannya. Nabi sebutkan ciri wanita itu. Dia adalah wanita yang hafizat farjaha, yang menjaga kemaluannya, yang menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Apa kata Nabi untuk wanita yang menjaga dirinya itu kan? Nabi kata, "Qila laha", akan dikatakan kepada wanita ini, "Udkhuli", masuklah engkau ke dalam syurga, "min ayyi abwabil jannati syi'ti", daripada mana-mana pintu syurga, "min ayyil abwabil jannati syi'ti", daripada mana-mana pintu syurga yang engkau kehendaki, yang dia kehendaki. Pintu syurga ada 8. Wanita yang dia menjaga kehormatan dirinya, yang menjauhi zina, yang betul-betul menjaga kesucian dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan bagi diri dia, kau masuklah pintu syurga ini daripada mana-mana 8 pintu syurga yang kau kehendaki. Kau boleh pilih. Maknanya meninggalkan zina, berusaha menjaga kehormatan diri kita, ia adalah perbuatan amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran syurga untuk seorang wanita. Dia bukan sebuah amalan yang biasa-biasa kan, bukan amalan, "Alah tak apalah, tak jaga bukan luar apa ni." Dia bukan begitu muslimah. Tetapi bagaimana Allah nak lihat bagaimana kesungguhan kita ini menjaga kemuliaan kesucian diri kita sebagai seorang wanita. Jika kita berjaya, maka berjayalah kita mendapat keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Hadis tadi yang saya baru baca ialah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi. Hadisnya sahih, hadisnya boleh diterima pakai di situ, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk mengamalkannya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, memberikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk terus-terusan mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu agama ini sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah, kerana ianya memberikan panduan bagaimana untuk kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik sebagai seorang muslimah yang taat kepada Allah, yang meninggalkan larangan Allah. Okey, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.